Ground story sikit bagi yang tak tahu. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat satu pernyataan commenting daripada apa yang tweet daripada Mahdi, kenyataan Mahdi di Facebook, Twitter dia, berkenaan dengan bagaimana Melayu sekarang ini mundur, bagaimana Melayu sekarang ini dia kata teruk, bagaimana Melayu itu, Melayu ini dan sebagainya. Cerita Melayu lah. Senang cerita. Semalam pun dia cerita pasal DAP sebagainya. Orang dah bosan dengan cerita tu sebenarnya. Orang dah bosan. Dia ulang the old macam radio lama, dia ulang balik cerita yang sama yang orang dah bosan dengar, orang dah tahu itu taktik lama dia untuk nak memecah belahkan bangsa dan agama ni. So Datuk Seri Anwar Ibrahim kata di dalam Kongres Parti Keadilan Rakyat, beliau mengatakan bahawa apa? Dia kata bahawa dia cerita Melayu miskin, dia duk mengkayakan anak-anak dan kroni dia. Dia tak cakap spesifik macam tu, tapi Datuk Seri Anwar kata ada yang memerintah 22 tahun, 22 bulan, yang kaya anak bini dia, yang kaya kroni dia. So daripada kenyataan itu, Tun Mahathir telah menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan saman 150 juta saman fitnah. Kemudian untuk menjawab saman fitnah ini, maka Anwar Ibrahim kena membuat pembelaan. Dia kena buat satu pembelaan. So dibuat satu surat. Satu pembelaan lah, bukan surat lah, pembelaan. Dan pembelaan itu mana sini pembelaan? Oh, saya dah print semalam. Dia ada tebal macam ni lah, tebal ya. So tapi dia tebal sebab bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Kalau 70 muka surat je, tak banyak. Okey. So dalam pembelaan itu, maka didedahkanlah skandal. Kenapa perlu didedahkan sebab nak membuktikan bahawa memang 22 tahun dia memerintah dan 22 bulan dia memerintah, dia hanya mengkayakan anak dan juga menantu dia dan juga kroni dia. Itu point dia. Sebab untuk nak menjawab saman fitnah, kita kena membawa fakta kepada fitnah tersebut. So-called kenyataan fitnah tersebut, kita nyatakan ini fakta dia. Ini bukan fitnah, ini adalah fakta. Maka kalau itu adalah fakta, bermakna dengan arti kata lain, dia bukan fitnah, maka saman itu tidak boleh diadakan. Tetapi saya kata itu merupakan perangkap Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim sengaja mendedahkan perkara tersebut supaya Mahathir saman. Dan akhirnya Mahathir saman. Kalau Anwar dedahkan saja-saja, nili-wili kita kata, saja-saja dia nak dedah, macam benda ni bukan tak pernah didedah pun, orang tak akan percaya. Tapi kalau dokumen itu dibawa di mahkamah, maka itu boleh menjadi point kita, menjadi orang kata apa, menjadi point yang kuat untuk nak dibawa di mahkamah, sebab dia dibawa di mahkamah. Baik, so itu background so harap tuan-tuan faham tentang background dia. Jadi kita terus pergi ke point yang saya nak bawakan. Jadi ada 5 fakta. Pertama, bail out untuk kumpulan perkapalan Berhad, kini dikenali sebagai Pos Logistik Berhad semasa krisis keuangan 1997 bernilai 2 bilion ringgit. Pembelian kontrak secara langsung kepada Opkom Sdn Bhd bernilai 214.2 juta ringgit. Pemberian kontrak oleh Telekom kepada Opkom Kabel Sdn Bhd bernilai 11.157 juta ringgit. Pemberian lesen fabrikasi kepada Kencana Petroleum Berhad Mohzani dan juga pemberian perwajar stil Eric Chia bernilai 5 bilion ringgit. So dia ada 5 skandal yang kita akan sebut 5 skandal yang akan kita sebut, yang saya sebutkan tadi. Dan yang pertama berkenaan dengan KPB. Okey, KPB kumpulan perkapalan Berhad. Okey. KPB kini dikenali sebagai Pos Logistik Berhad, adalah salah satu syarikat tempatan yang terjejas akibat krisis keuangan tahun 1997. Okey. So siapa owner kepada KPB ni? Yang pertama owner dia adalah anak sulung Mahathir, iaitu Mirizan, pemegang saham majoriti dan juga pengarah KPB ketika itu tahun 97. Aktiviti utama KPB ialah pembekalan, perkhidmatan dan pengangkutan kontena. Liability semasa atau net current liabilities bagi KPB adalah sebanyak 423.94 juta pada tarikh berakhir Disember 1997. Okey, itu KPB punya net current liabilities. Selepas Julai, Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan telah menerima satu permohonan dari bantuan keuangan daripada KPB dan atau Mirzan bagi pihak KPB. Permohonan tersebut telah ditolak oleh Anwar Ibrahim. Anwar tak nak. Masa itu ni 97, kita kena ingat zaman krisis keuangan, KPB menghadapi masalah keuangan yang teruk. So diminta bantuan Anwar Ibrahim bagi dana atau bail out. Anwar tolak. Anwar kata tak nak.
Seterusnya, Mahathir pun berjumpa lah dengan Anwar Ibrahim. Yang ni, siri ni ada dalam Anwar The Untold Story, pendek je. Ada the snippets dalam cerita tu dan mengarahkan Anwar untuk mencipta satu skim khas. Tujuan dia untuk bagi duit lebih kurang 2 bilion ringgit daripada pembendaharaan atau kantong negara bagi membantu KPB, syarikat anak Mahathir atau Mirzan, dalam hal ini, dalam hal nak selamatkan anak KPB ni. Anwar telah menggesa Mahathir untuk mempertimbangkan semula skim yang dinyatakan kerana adalah sukar untuk kita nak merasionalkan dan menjustifikasikan penggunaan dana pembendaharaan untuk nak selamatkan KPB pada waktu itu. Defendant yang juga menyatakan, defendant bagi tahu, Anwar bagi tahu kepada Mahathir, sekiranya Mahathir nak teruskan juga pengeluaran dana, maka perlu dibentangkan belanjawan tambahan kepada Parlimen untuk diluluskan. Tak boleh nak bagi nili-wili, nak bagi macam tu je, tak boleh. Jadi pada masa itu Anwar tapi ialah Mahathir kecewalah dengan jawapan Anwar dan menekankan bahawa kalau didedahkan di Parlimen, benda itu akan memalukan Mirzan dan juga dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri. Walaupun Anwar enggan melayan permintaan KPB untuk bantuan kewangan dan beliau telah menjawab Mahathir seperti yang dinyatakan di atas, Dependent kemudiannya memaklumkan kepada Tan Sri Muhammad Hassan Merican, masih hidup lagi orang ni, yang merupakan Presiden dan CEO Petronas terdahulu, bahawa Mahathir telah mengarahkan Petronas untuk bail out KPB. Okey, so dalam tak sempat dia nak selesaikan masalah tu, dia terus minta tolong dengan Petronas. Bukan minta tolong, bagi arahan pada Petronas. Tuan-tuan, ni saya nak bagi tahu. Kalau adik-adik semua nasib percaya cerita fitnah liwat, inilah sebab kenapa Anwar difitnah liwat. Nak letakkan Anwar dengan skandal rasuah, tak ada. Skandal penyalahgunaan wang, tak ada. Skandal itu, skandal ini, tak ada. Maka pada waktu ini 1997 wujud 50 dalil kenapa Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri. 50 dalil itu menyebut tentang skandal dengan bini orang, Samsida, skandal dengan itu, skandal dengan ini, dia main belakang dan sebagainya, macam-macam cerita. Sebenarnya cerita itu semua fitnah untuk memastikan dia jatuh disebabkan keengganan dia untuk nak buat perkara songlap duit rakyat untuk nak bail out projek anak bini seperti yang kita dedahkan ini. Hari ini kita dedahkan setelah lebih 20 lebih tahun, kita nak 30 tahun tuan-tuan, 20 lebih tahun dah kan, perkara ini kita dedahkan supaya nampak skandal fitnah liwat itu adalah tujuan untuk nak menutup skandal. Habis yang fitnah liwat 2, 1MDB. Anwar mendedahkan 1MDB tahun 2011 di Parlimen. Fitnah liwat 2 digunakan untuk kenakan Anwar pada waktu itu. Baik, kita pergi kepada poin ini. So akhirnya dia daripada KPB dia minta pembendaharaan, tak boleh, Anwar tak bagi, so akhirnya dia minta dekat Petronas. Apabila mengetahui bahawa Mahathir berhasrat menggunakan Petronas untuk bail out KPB, defendant Anwar Ibrahim telah berjumpa dengan Mahathir untuk menyuarakan bantahan beliau terhadap perkara yang sama. Tetapi Mahathir tidak mengindahkan bantahan Anwar dan menyatakan bahawa Petronas berada di bawah kawalan pembendaharaan. Pada 6 hari bulan 3 1998, kita kena ingat Anwar dipecat September 1998. 6 hari bulan 3 1998, Petronas telah mengumumkan rancangan untuk mengambil alih aset-aset perkapalan KPB. Akhirnya Petronas ambil juga. Perkara ini dibuat menurut arahan yang diberikan oleh pelantik, oleh Mahathir. Pada masa itu Petronas berada di bawah kawalan dan arahan Mahathir menurut Seksyen 3 Akta Petroleum 1974 kerana beliau adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah pengurusi ataupun patron kepada Petronas. Sebagai Perdana Menteri, Mahathir juga mempunyai kuasa untuk mengeluarkan apa-apa arahan yang diberikan. Mahathir juga mempunyai kuasa untuk mengeluarkan apa-apa arahan difikirkan sesuai kepada Petronas. So nak membuktikan bahawa 22 bulan tu memang dia bail out anak dia. Pada hari yang sama, 6 hari bulan 3, MISC telah memeterai 2 dokumen persefahaman MOU bersama dengan Petronas dan KPB. Defendant menyatakan bahawa objektif untuk MOU adalah memudah atau facilitate pengambil alihan aset-aset KPB melalui pembayaran tunai kepada KPB. Kita kena ingat KPB tadi ada net liability sebanyak 400 lebih juta. Okay? So MOU itu, memorandum persamaan dengan Petronas ini, adalah MISC akan mengambil alih Petronas tanker
daripada Petronas, pertimbangan pengambilan Petronas Syarikat akan diselesaikan dengan pengeluaran saham baru kepada Petronas. Dia bagi saham. Setelah pengeluaran saham baru oleh MISC kepada Petronas, MISC akan menjadi anak syarikat kepada Petronas. MOU dengan KPB pula, MISC akan ambil alih syarikat Pacific Basin Bulk Shipping Limited yang dikenali sebagai PNSL Limited daripada KPB dengan 48.4%. MISC juga akan mengambil alih daripada PSN Berhad yang merupakan anak syarikat milik penuh KPB. 51% kepentingan ekuiti yang dimiliki oleh PNSL dalam Asia LNG Transportation dan juga Asia LNG Transport 2 Sdn Bhd. 9 buah kapal dan 2 kapal yang baru dibina dikendalikan oleh PNSL. Yang ni dia akan ambil alih. Okey. Pada 12 hari bulan 11. Okey. 12 hari bulan 11 Anwar dipecat bulan 9. 2 bulan kemudian transaksi 2 bulan setelah Anwar dipecat sebagai Menteri Keuangan dan kemudian Mahathir mengambil alih sebagai Menteri Keuangan. Kita kena ingat Mahathir ambil alih daripada Menteri Keuangan sebagai Menteri Keuangan. Okey, Mahathir ambil alih sebagai Menteri Keuangan. Itu kita kena ingat. So, pengambil alihan tersebut masa bila pengambil alihan tersebut? Pengambil alihan tersebut berlaku pada setelah Anwar Ibrahim dipecat dan sebagai Menteri Keuangan. Okey, ini yang perkara yang kita kena faham. Setelah mengambil alih pada bulan 11, 9 dipecat, bulan 11 Anwar sebagai Menteri Mahathir sebagai Menteri Keuangan. Mahathir sebagai Menteri Keuangan, telah berlaku antara MISC, KPB dan syarikat penuh PNSLB Berhad. MISC telah mengambil alih PNSL Limited daripada KPB dengan pemberian tunai sebanyak 55 juta USD atau 209 juta. Kemudian MISC juga telah mengambil alih equity dan aset anak syarikat KPB dengan nilaian 165 juta USD atau 627 juta ringgit, membawa kepada hampir 1 bilion ringgit transaksi. Okey, yang ini boleh baca sendiri 51% ini. Okey. Anwar menyatakan bahawa transaksi MISC KPB telah berlaku di bawah bidang kuasa Mahathir semasa beliau Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Anwar dipecat September, dia ambil alih bulan 11, diselesaikan perkara ini. Anwar ditangkap okey, pada September itu dipecat bukan belum ditangkap, dia pecat. Menurut transaksi, KPB telah menerima sejumlah 220 juta USD ataupun 836 juta ringgit daripada MISC Petronas untuk tahun kewangan pada 1998 Disember. Akibatnya, pada awalnya pada Disember 97, kerugian KPB adalah 189.788 juta untuk kewangan tahun berakhir. Disebabkan oleh transaksi yang dibuatkan oleh Mahathir tadi, disebabkan Mahathir buat benda itu semua, KPB kemudian melaporkan keuntungan sebanyak 126.53 juta ringgit dalam masa setahun. Disember 97 tadi dia rugi 189 juta. Disember 98 dalam zaman kewangan zaman kemelesetan ekonomi, zaman krisis keuangan pada waktu itu, tiba-tiba company KPB untung 126 juta. Daripada mempunyai liability semasa bersih, dia rugi liability semasa, bukan rugi, daripada liability semasa dia dalam balance sheet dia 423.9 juta pada Disember 97. KPB mencatatkan net current asset 73 juta pada Disember 98. Kalau ni tak dipanggil bailout, saya tak tahu apa lagi yang dikatakan sebagai tidak mengkayakan anak bini, anak menantu sendiri, tuan-tuan. Satu ni sebenarnya dah cukup dah. Tetapi tak cukup. Anwar dedahkan lagi. Perkara kedua, Opkom Sdn Bhd. Opkom Sdn Bhd adalah sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan fiber optik. So, dalam pada ini, anak ketiga plaintiff, Mukhris bin Mahathir. Mukhris adalah pengarah Opkom dari tahun 94 sehingga 2009. Dan isteri Mukhris, Norzita Zakaria, pemegang saham majoriti Opkom dan pengarah syarikat daripada tahun 99. Mirzan juga adalah pemegang saham Opkom. So, tiga-tiga menantu dan juga anak Mahathir pemegang saham Opkom. Okey. So, nak pegang saham apa masalahnya is okey lah tu. Baik. Pada tahun 2003, ini saya silap sikit semalam, Mahathir meletak jawatan sebagai Menteri dan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan pada penghujung 2002. Saya kata 2004 semalam. Tak, sebenarnya 2002. Tapi tak mengubah fakta. Pada tahun 2003, Menteri Keuangan pada masa itu adalah Jamaluddin Jarjis. Menteri Keuangan adalah Jamaluddin Jarjis
Telekom Malaysia Berhad telah mengeluarkan surat kepada Menteri Keuangan untuk meminta antara lain kebenaran mengadakan rundingan terus dengan Opcom. Telekom adalah sebuah syarikat berkaitan JLC di mana Menteri Keuangan memegang satu saham khas yang memberikan MKD kuasa untuk menolak keputusan lembaga pemegang saham yang lain. Semaksudnya golden share ni tuan-tuan, walaupun kerajaan ada satu share je dalam Telekom, tetapi satu share itu dia ada kuasa veto. Ini dipanggil golden share. Kalau kita belajar corporate law, kita akan tahu golden share bermakna dia ada satu veto power, golden share, untuk menentukan, even membatalkan semua keputusan lembaga pengarah. Itu adalah kerajaan. Dan di bawah Menteri Keuangan pada masa itu Jamaluddin Jarjis, dan pada masa itu mendapat arahan. Walaupun dia bukan Perdana Menteri, tetapi kita kena ingat dia yang mengarahkan. Saya rasa dia masih lagi presiden, saya tak tahu presiden atau tidak, tapi pengarahan itu tetap datang daripada dia. Kita kena faham benda tu. Pada masa yang material, MKD berada di bawah kawalan dan arahan plaintiff kerana beliau adalah Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Malaysia. Okey. Kemudian pada tahun 2003, Menteri Keuangan telah mengeluarkan surat untuk menguruskan. Ni rasanya pendedahan ini awal sebelum dia meletak jawatan. So dengan Telekom itu awal sebelum dia meletak jawatan. Pada bulan 10 2003, Menteri Keuangan telah mengeluarkan surat untuk meluluskan permohonan Telekom untuk rundingan terus seperti yang dinyatakan di atas. Setelah itu, rundingan terus yang berkaitan Telekom dan Opcom telah berlaku antara Oktober dan November. So sebelum peletakan jawatan itu telah berlaku, masa lepas rundingan itu diberi, projek itu diberi, akhirnya pada Oktober November termenteri dah segala-galanya. Okey. Alright. 214 juta tuan-tuan. Dan akhirnya melalui surat award bertarikh bulan 11 2003, Telekom telah melantik Opcom dengan kontrak berjumlah 214.2 juta. Okey. Sekitar Jun 2004, Opcom telah menyerahkan hak milik faedah dan kepentingan pihak dan jumlah kontrak tersebut kepada Opcom Holding. Pengeluaran surat Telekom bertarikh bulan 9 2003, surat Kementerian Keuangan bulan 10 2003 serta rundingan bagi kontrak fiber telah berlaku di bawah kawalan, arahan dan atau bidang kuasa pelantif iaitu Mahathir semasa beliau Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Malaysia pada tahun 2003. Dia penghujung 2002 Alright. Sorry, dia quit Menteri Keuangan 2003. Betul. Ya, betul. Dia pada masa itu dia berhenti sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2003. Sorry, saya silap. So kalau kita tengok Menteri Keuangan kedua Jamaluddin Jarjis pada masa itu. Jadi saya betulkan sikit. So satu surat award tahun 2003 kan, tahun 2003 dia berhenti sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2003. Okey. Pada November 2003 dia berhenti sebagai Menteri Keuangan pada November 2003. So benda ini masih lagi di bawah kawalan beliau. Melalui surat award bertarikh bulan 11 2003, sebelum dia meletak jawatan, dia telah Telekom iaitu di bawah kuasa beliau telah melantik Opcom sebagai kontraktor bagi pembekalan kawal kabel fiber optik bernilai 214 juta. Dan akhirnya pada 2004 segalanya diserahkan. Pengeluaran surat Telekom bertarikh bulan September 2003. September 2003, di mana pada masa itu beliau juga adalah Menteri Keuangan, dan juga surat Kementerian Keuangan bertarikh 7 hari bulan 10 2003. Baik. Opcom Kabel Sendirian Berhad. Okey, Opcom Kabel Sendirian Berhad. Ini satu lagi syarikat. Yang ketiga, adakah cukup tadi Opcom? Tak cukup. Kita bawa lagi company ketiga. Opcom Kabel Sendirian Berhad pula. Baik. Opcom Kabel Sendirian Berhad dimiliki oleh siapa? Pertama, Mirzan, anak pertama daripada 94 sehingga 2021, pengarah Opcom Kabel Sendirian Berhad. Mukhzani, anak yang kedua, pengarah Opcom daripada 2009 sehingga 2019. Mukhris, pengarah Opcom dari tahun 94 sampai 2009, dan isteri Mukhris, Nozita Zakaria, dari tahun 95 sehingga 2021. Okey. Opcom ini telah mendapat kontrak bernilai 11.557 juta daripada Telekom pada 2018. Tadi kita cerita tahun 98 97 dia jadi Perdana Menteri tahun 2003. Yang ini dia jadi Perdana Menteri lagi 22 bulan. So dia bagi projek pada masa ini 2018. 10 hari bulan 5 2018, sewaktu dia jadi Perdana Menteri. Okey, jadi Perdana Menteri 9 Mei, kita kena ingat saya ingat tarikh ni.
9 Mei 2018 kita menang. 10 Mei dia angkat sumpah. Okey. Selepas pilihan raya 10 Mei dia angkat sumpah, dia jadi Perdana Menteri. Kontrak itu telah diluluskan terus sebelum Jemaah Menteri dibentuk, tuan-tuan. Sebelum Mahathir bentuk Jemaah Menteri dibentuk, Menteri Keuangan dibentuk pada bulan 7 2018. Nanti ada orang tanya, menteri tu Menteri Keuangan bukan Lim Guan Eng ke? Tak, Lim Guan Eng belum dilantik. Kelulusan itu diberikan oleh Mahathir sebelum pelantikan Lim Guan Eng sebagai Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dilantik pada bulan 7 Julai 2018. Mahathir angkat sumpah sebagai Perdana Menteri bulan 5. Bulan 5 ke bulan 7 itu dia bagi projek kabel kepada Opcom. Tak habis lagi. Itu menjawab 22 bulan. Yang tadi menjawab 22 tahun. Kencana Petroleum Berhad, yang ni 22 bulan juga. Pada tahun 2001, anak kedua pelantik Mozani telah menubuhkan sebuah syarikat bernama Kencana Capital Sdn Berhad dan mengambil alih fabrication. Dia ambil alih fabrication yard tersebut di Lumut dengan melabur dalam HL Engineering. Pada tahun 2002, Petronas telah memberi satu lesen fabrikasi offshore structure yang besar kepada Kencana Petroleum, walaupun baru ditubuhkan. Company baru tubuh, Petronas bagi projek besar pada dia sebab anak Mahathir. Pada masa tersebut diberikan Kencana Petroleum, pelantif adalah Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Akibatnya pelantif menjalankan pengawasan terhadap pengeluaran lesen fabrikasi, memandangkan Petronas beroperasi sebagai entiti penuh di bawah Mahathir berdasarkan Seksyen 3 Akta Kemajuan Petroleum. Okey, 4 dah. Ini pula 22 bulan, 22 tahun. Sekarang ini kroni. Siapa kroninya? Pewajar Steel. Dia banyak, tapi ini salah satu. Dalam kes ini dibawa Pewajar Steel. Dalam tahun 95, Anwar Ibrahim sewaktu beliau menjadi Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri telah menerima satu laporan daripada Kementerian Keuangan dalam Lembaga Pengarah Kumpulan Syarikat Pewajar mengenai kerugian besar yang ditanggung dan kegagalan untuk mematuhi prosedur dan amalan keuangan standard. Anwar kemudian mengarahkan supaya Jawatan Kuasa Tender dan Keuangan ditubuhkan oleh Lembaga Pengarah Pewajar. Apabila wakil tersebut di Pewajar membangkitkan perkara yang sama, pengarah urusan kumpulan pewajar iaitu Tan Sri Eric Chia telah memaklumkan bahawa Mahathir telah diberi taklimat dan beliau memberi kebenaran pengarah urusan untuk berbuat sesuka hati. Dan apa tujuan Eric Chia jumpa Mahathir? Apa tujuan Eric Chia jumpa Anwar? Minta Anwar bail out pewajar. Pada tahun 96, kumpulan pewajar menanggung kerugian besar yang telah menerima dana suntikan oleh pembendaharaan negara. Pembendaharaan tidak dapat menolak permintaan tersebut kerana Mahathir telah mengarahkan supaya Eric Chia diberi sokongan dan latitude untuk mengendalikan syarikat pewajar. Menurut laporan audit PricewaterhouseCoopers, kumpulan pewajar tidak solvent. Pewajar memerlukan sekurang-kurangnya 2 bilion ringgit untuk memastikan supaya kumpulan tersebut kekal sebagai usaha berterusan. Sorry, saya sebut tadi 5 bilion, sebenarnya 2 bilion. Yang 5 bilion tadi tu, 5 bilion tu PKMZ, tu skandal lain. Tak ada disebut dalam ni, PKMZ skandal lain. Sepanjang 96 dan juga 53 bilion untuk tahun 96 hingga tahun 2000. Berdasarkan akaun pengurusan setakat Disember 95, kumpulan tersebut mempunyai liability semasa bersih. Liability semasa bersih, net current liability 926 juta, hampir 1 bilion. Liability jangka panjang 6 bilion dan defisit hampir 1.9 bilion dalam dana pemegang saham. Ini tahun 96, bukan tahun 2003. Pendedahan keuangan Kementerian Keuangan dalam kumpulan tersebut adalah lebih 5 bilion, termasuk 2.7 bilion dalam tunai, 3.1 bilion dalam jaminan pinjaman oleh kementerian. Dibuktikan terdapat tabir urus tidak baik oleh Eric Chia. Namun begitu, pada Disember 1996, Anwar telah membentangkan usul dalam parlimen untuk meluluskan suntikan kepada Pewajar Steel atas arahan Mahathir, dan pengurusan syarikat tersebut diselia oleh PwC. Anwar kata lulus, tapi dengan syarat syarikat itu ditabir urus oleh PricewaterhouseCoopers. Anwar juga telah membentangkan dapatan awal laporan di atas. Setelah pembentangan usul yang mendapat liputan luas,
Mahathir telah menyoal Anwar mengenai keperluan untuk membentangkan apa orang kata dapatan ataupun orang kata menota daripada PricewaterhouseCoopers dalam parlimen. Kenapa nak bentang dalam parlimen? Mahathir kemudian terus menyokong Eric Chia walaupun beliau telah diberi taklimat oleh PricewaterhouseCoopers mengenai dapatan pihaknya. Pada pertengahan 98, PricewaterhouseCoopers telah menyerahkan laporan lengkap kumpulan pewajar kepada Mahathir, Anwar Ibrahim dan juga Governor Bank. Sebelum Anwar dipecat terdapat pinjaman besar yang diambil oleh syarikat tersebut dan salah urus yang teruk, gross mismanagement, oleh pihak pengurusan yang diketuai oleh Eric Chia. Terdapat bukti menunjukkan bahawa Mahathir memberi kuasa dan membenarkan Eric Chia dan pihak pengurusan untuk meluluskan dan memasuki kontrak besar tanpa tender dan tanpa rujukan kepada lembaga pengarah perwajar atau pembendaraan. Walaupun PricewaterhouseCoopers telah membuat dapatan seperti yang dijelaskan di atas, Mahathir tetap menyokong dan atau tidak mengambil sebarang tindakan terhadap Eric Chia dan pengurusan pewajar. Ini memudaratkan dan menjejaskan Kementerian Keuangan, dana awam dan negara. Okey, dana awam dan negara. Jadi tuan-tuan perempuan sendiri nampak skandal-skandal tersebut, cerita skandal tersebut, apa yang berlaku, bagaimana yang berlaku. Nah, pendedahan tadi adalah menjawab persoalan 22 tahun dia bagi projek kepada kroni anak menantu dan 22 bulan dia bagi projek kepada anak menantu. Tuan-tuan, itu sebahagian saja. Ada banyak lagi yang tidak didedahkan. Dalam buku ni ada Malaysian Maverick, Mahathir Mohamad in Turbulence Time oleh Barry Wayne, Asian Wall Street Journalist. Saya baca buku ni cover to cover, saya baca a few times dan banyak antara yang tidak disebut. If I may untuk rujuk kat sini kan, antara je PKFZ tidak disebut. Tidak disebut juga tentang Bakun. Banyak lagi ada beberapa lagi yang tidak disebut tentang skandal-skandal yang besar, yang big bus yang akhirnya meletup skandal-skandal tersebut. Dan juga antara pemain besar Mahathir ini adalah Tun Daim. Cuma dalam kes ni sebab dia tidak berkaitan dengan Daim tu dia ada skandal lain. Tuan-tuan, kita nak bercakap tentang reform. Kita nak bercakap tentang reformasi. The very reason kenapa reformasi itu berlaku tahun 98, this is the very reason. Faham benda ni? Dan reformasi yang Anwar nak lakukan ini bukan berlaku tahun 98. Dia dah buat awal lagi. Sewaktu dia masuk dalam UMNO tu sendiri tahun 80-an, dia cuba buat reform di dalam UMNO. Tetapi gagal. UMNO pada masa itu tak nak berubah. Sebab apa? Sebab kepala dia memang nak korup. So bila dia jadi timbalan Perdana Menteri, dia jadi Menteri Keuangan, dia harapkan dia boleh buat perubahan. Tapi dia tak boleh buat perubahan. Namun Mahathir gagal dalam nak memerangkap. Anwar Ibrahim alhamdulillah dia istiqamah. Tak ada skandal rasuah, skandal penyelewengan, tak ada. Tak berjaya dibuktikan pun oleh Mahathir. So akhirnya macam mana cara nak kenakan Anwar? Kita fitnah dia dengan liwat. Sebab apa liwat? Sebab kalau setakat skandal seks biasa dengan perempuan, bagi orang kita ni yalah, skandal seks biasa je lah. Tapi kalau liwat, tuan-tuan, liwat ni dia ada implikasi undang-undang. Kalau skandal seks dengan perempuan, kalau lelaki dengan perempuan dengan lelaki, tak ada implikasi undang-undang. Dia sekadar malu je lah. Kalau nak perangkap Anwar, sekadar malu. Dia tak ada implikasi undang-undang. Dalam undang-undang negara kita, selain syariah, tak ada implikasi undang-undang penjara sebab tak ada untuk skandal seks. Okay? Tetapi untuk skandal liwat ada. 20 tahun penjara dan 20 kali sebatan. So dikenakan. Dalam liwat pertama 2004, Anwar Ibrahim, Mahkamah Persekutuan mendapati beliau tidak bersalah. Digunakan balik skandal itu. Skandal baru tapi cerita yang sama, old story, new character pada tahun 2013. Kenapa? Sebab pendedahan Anwar Ibrahim terhadap 1MDB di Parlimen pada tahun 2010. Nampak tuan-tuan? Sebab itu saya kata Allah irham Tuan Guru Nik Aziz kata benda ini semua beliau nampak. Tapi orang PAS zaman sekarang dia tak nampak.
kita nampak berarti mereka telah dibutakan oleh pemimpin-pemimpin mereka yang mengikut. Kita daripada dulu committed. Kita daripada dulu konsisten dalam memperjuangkan kebenaran, dalam memperjuangkan penentangan terhadap rasuah. Kita daripada dulu committed. Kita daripada dulu memang steadfast, kita kata. Konsisten, istiqamah dalam nak buat kerja ni. Tak pernah berubah. Dan Anwar Ibrahim sekarang ini istiqamah dalam perkara ini dan tak pernah nak berubah. InsyaAllah kita doakan Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya buat benda ni. Kita doakan insyaAllah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pasukannya berjaya membuat reformasi seperti mana yang kita harapkan. Dan insyaAllah kalau perkara ini dilakukan dengan baik, negara boleh bergerak ke arah yang lebih baik. Negara boleh jadi lebih baik. Tuan-tuan tanya, kenapa barang sekarang mahal? Kenapa pekerjaan tak banyak? Kenapa company tak datang melabur? Semuanya kerana korupsi. Dan kita kena kikis benda ni yang telah berdaki. Bukan berdaki je, dia telah menyimen, dia telah berakar dalam negara kita ni. Kita nak kena daki, kena kali, kena, bukan daki, kena gali, kena scrap, nak kena cabut daripada akar dia, akan ambil masa. Dan Anwar tak boleh buat seorang-seorang, tuan-tuan. Kita kena, semua ni kena sokong. Sebagai rakyat kita kena sokong usaha ni. Kalau kita nak tengok anak cucu kita dapat negara yang lebih baik daripada kita ada, maka kita kena bantu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pasukan ni untuk memastikan negara kita menjadi lebih baik. Bayangkan 33 bulan mereka tak boleh buat apa-apa, tapi Anwar Ibrahim dalam tempoh 7 bulan sahaja, tuan-tuan, banyak reform benda yang dah dilakukan. Betul? Tak nampak Monis, tak rasa Monis. Itu saya kata, it will take time. Sebab benda ni bukan benda yang berlaku sehari dua. 60 tahun, 22 tahun. Itu 22 tahun. Yang sebelum tu kita tak cerita lagi. 22 tahun dia memerintah, campur pula dengan zaman Najib memerintah. Kan? 22 tahun campur lagi berapa? Another 2004, another 20 years, 40 years. Corruption itu berlaku. Kita expect kita boleh tarik benda tu dalam masa semalam 2 malam. It will take time. Tetapi at least kita buat. Kita berusaha. Tuan-tuan ingat orang tumbuk saya tu, itu saya terfikir, itu orang tumbuk saya. Macam mana ancaman terhadap Perdana Menteri agaknya lagi teruk daripada itu. Kita baru cakap sikit benda-benda fakta ni, tuan-tuan, dia dah kena tumbuk. Kalau Perdana Menteri, mana agaknya ancaman dia, sebab dia akan menggugat cara hidup ni, perasuah-perasuah, kroni-kroni, memang dia orang kena tergugat. Sebab itu tak cukup Anwar saja kena buat kerja ni. Macam mana kita nak tolong is? Share, like, subscribe, sebarkan video-video sebegini kalau tuan-tuan tak mampu buat ni. Okay? Hashtag kita gempur, insyaAllah. Baik, saya esok petang akan ada di tengah hari esok lah mungkin. Saya akan ada di Sungai Petani, UiTM Merbuk. Sungai Petani, UiTM Merbuk, di mana ada town hall di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pelajar-pelajar UiTM. InsyaAllah saya ada kat situ. Kita ada program gerakan, kita ada program juga penerangan pusat, program penerangan pusat bersama dengan ketua penerangan, ketua cabang di Kedah esok hari malam, dan juga di Penang esok malam, Ahad malam Isnin lah. Kita akan ada bersama dengan ketua cabang dan juga ketua penerangan, ketua penerangan wanita, AMK, semua dijemput juga ada lah. Dan insyaAllah kalau tuan-tuan ada kesempatan datang ke UiTM Merbuk, walaupun kita tak dijemput masuk lah, tapi kita ada kat luar lah kot, insyaAllah. Baik, pukul bila? Pukul apa is? Pukul 2 petang, 2:30 macam tu lah dia start. Sekian daripada saya, terima kasih. Selamat beristirahat, selamat sore. Kalau yang menonton malam, selamat malam. Kita jumpa lagi yang penting. Hashtag kita gempur, lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.